أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Murid, sebelum kita mulakan pembelajaran kita, sama-sama kita membaca doa dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Murid-murid, boleh rujuk di muka surat 44, iaitu kita teruskan pada tajuk Kaunuhu Qadiran. Baca bersama-sama Ustaz. 6.14 Kaunuhu Qadiran. Kaunuhu Qadiran artinya keadaan Allah Ta'ala yang berkuasa mengadakan dan meniadakan. Maka hakikatnya ialah sifat yang sedia ada pada zat Allah Ta'ala yang menunjukkan keadaan Allah Ta'ala yang benar-benar berkuasa dan mustahil atasnya berkeadaan lemah. 6.15 Kaunuhu muridan. Kaunuhu muridan artinya keadaan Allah Ta'ala yang menghendaki dan menentukan tiap-tiap sesuatu. Maka hakikatnya ialah sifat yang sedia ada pada zat Allah Ta'ala yang menunjukkan keadaan Allah Ta'ala yang benar-benar menghendaki dan mustahil atasnya berkeadaan terpaksa dalam menentukan sesuatu. Kaunuhu aliman. Kaunuhu aliman artinya keadaan Allah Ta'ala yang mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Maka hakikatnya ialah sifat yang sedia ada pada zat Allah Ta'ala yang menunjukkan keadaan Allah Ta'ala benar-benar mengetahui dan mustahil atasnya berkeadaan jahil, yakni tidak mengetahui. 6.17 Kaunuhu hayyan. Kaunuhu hayyan artinya keadaan Allah Ta'ala yang hidup. Maka hakikatnya ialah sifat yang sedia ada pada zat Allah Ta'ala yang menunjukkan keadaan Allah Ta'ala yang benar-benar hidup dan mustahil atasnya berkeadaan mati. 6.18 Kaunuhu sami'an. Kaunuhu sami'an artinya keadaan Allah Ta'ala yang mendengar akan tiap-tiap sesuatu. Maka hakikatnya ialah sifat yang sedia ada pada zat Allah Ta'ala yang menunjukkan keadaan Allah Ta'ala yang benar-benar mendengar dan mustahil atasnya berkeadaan tuli, yakni pekak. 6.19 Kaunuhu basiran. Kaunuhu basiran artinya keadaan Allah Ta'ala yang melihat kepada tiap-tiap sifat maujudat, yakni benda yang ada. Maka hakikatnya ialah sifat yang sedia ada pada zat Allah Ta'ala yang menunjukkan keadaan Allah Ta'ala yang benar-benar melihat dan mustahil atasnya berkeadaan buta. Kaunuhu mutakalliman. Kaunuhu mutakalliman artinya keadaan Allah Ta'ala yang berkata-kata. Maka hakikatnya ialah sifat yang sedia ada pada zat Allah Ta'ala yang menunjukkan keadaan Allah Ta'ala yang benar-benar berkata-kata dan mustahil atasnya berkeadaan bisu. Baik, murid, kita tengok pada huraiannya. Baik, perhatikan murid ya. Okey. Kita nak tengok pada kaunuhu, ada kaunuhu Kaunuhu qadiran. Baik, untuk mengetahui murid, kaunuhu qadiran ni dia ni bersandarkan kepada sifat Allah, iaitu qudrah. Ya. Qudrah. Kita dah belajar semua ni, sifat qudrah.
Tapi kali ini ada kaunuhu pula. Kaunuhu penguat kepada sifat qudrah Allah Ta'ala. Kaunuhu qadiran adalah penguat kepada sifat qudrah Allah Ta'ala. Supaya kita lebih faham, ditambahkan kepada kaunuhu. Baik, iaitu keadaan. Ditambah pada keadaan. Keadaan siapa? Keadaan Allah. Keadaan Allah itu sendiri yang berkuasa. Keadaan Allah Ta'ala yang berkuasa. Kalau qudrah, iaitu sifat Allah yang berkuasa, yang maha berkuasa. Tapi disebut di sini iaitu keadaan Allah Ta'ala yang berkuasa. Apa maksud? Baik, kita teruskan. Keadaan Allah Ta'ala yang berkuasa yang mengadakan dan mendiadakan. Pada hakikatnya ialah sifat yang sedia ada. Sifat ini dah sedia ada. Disebutkan sedia ada. Pada zat Allah Ta'ala yang menunjukkan keadaan Allah Ta'ala yang benar-benar berkuasa dan mustahil atasnya berkeadaan lemah. Sifat kaunu qadiran bukan sifat mendatang. Bukan satu sifat yang mendatang. Suatu benda yang baru melekat pada Allah Ta'ala. Allah sendiri Ta'ala itu, dia tu keadaannya berkuasa. Bila berkuasanya Allah Ta'ala tu, sejak dahulu lagi, sampai sekarang dan sampai bila-bila keadaan Allah Ta'ala itu berkuasa. Ada tak masa Allah tak berkuasa? Tak ada. Allah tidak ada pun masa tak berkuasa. Sama Allah tu mengadakan atau meniadakan, sentiasa Allah tu berkuasa. Bila masa Allah lemah, tiada. Itu keadaan Allah tu sentiasa berkuasa. Dan menunjukkan siapa yang berkuasa, zat Allah Ta'ala tu berkuasa. Bukan sifat yang berkuasa yang menunjukkan sifat tu satu benda lain daripada zat Allah Ta'ala. Tidak. Zat Allah tahu keadaan dia sentiasa berkuasa. Ada pendapat mengatakan bahawa zat Allah Ta'ala tak berkuasa. Yang berkuasa adalah sifat Allah Ta'ala. Bukan macam tu. Salah. Pandangan itu adalah pandangan yang salah. Disebut kaunuhu qadiran, keadaan Allah Ta'ala tu berkuasa. Zat Allah tu sendiri yang berkuasa. Dan bila berkuasa, sentiasa berkuasa. Ini bab sifat kaunuhu qadiran. Jadi, menunjukkan keadaan Allah Ta'ala yang benar-benar berkuasa. Ini keadaan Allah Ta'ala ni, bila masa? Daripada dulu sampai sekarang, dan tidak ada pun masa Allah tidak berkuasa. Dan mustahil lah kalau kita nak katakan Allah tu lemah. Zat Allah tu tak lemah, kerana dia keadaan dia adalah berkuasa. Baik, itu tentang kaunuhu qadiran. Kita masuk kepada seterusnya. Kaunuhu muridan. Baik, kaunuhu muridan artinya keadaan Allah Ta'ala yang menghendaki. Baik, muridan diambil daripada iradah. Iradah Allah Maha berkehendak. Yang ni keadaan Allah yang menghendaki. Keadaan Allah yang menghendaki dan menentukan tiap-tiap sesuatu. Baik, keadaan Allah ni maknanya disebut pada hakikatnya sifat ini iaitu sedia ada. Sedia ada maknanya tidak ada awal, tidak ada akhir. Tidak ada awalnya, memang sejak azali lagi sedia ada. Maksudnya yang dimaksud sedia ada qadim. Sifatnya qadim pada zat Allah Ta'ala, iaitu tidak ada baharu, bukan, sejak dahulu lagi dah ada. Yang menunjukkan keadaan ni. Keadaan siapa? Allah Ta'ala tu yang benar-benar berkehendak. Menghendaki. Allah ni menghendaki. Sentiasa menghendaki. Dan mustahil Allah ni berkeadaan terpaksa. Tak ada siapa yang boleh paksa Allah Ta'ala. Dan sifat ini adalah sifat yang sabit pada zat Allah Ta'ala. Jadi zat Allah Ta'ala tu, Allah sentiasa berkehendak. Zat Allah sendiri yang berkehendak. Ada pendapat mengatakan bahawa, ini pendapat yang salah, mengatakan bahawa Allah itu tak berkehendak. Yang berkehendak adalah sifat iradah tu. Tidak. Yang berkehendak tu adalah zat Allah Ta'ala. Yang berkehendak adalah zat Allah Ta'ala. Bukan sifat mendatang. Zat Allah sendiri yang berkehendak. Dan keadaan Allah tu berkehendak adalah dia sendiri yang berkehendak. Zatnya yang berkehendak. Dan dia tu tidak terpaksa atau menunjukkan atau untuk menentukan sesuatu. Kita faham ni. Jadi siapa yang berkehendak? Zat Allah. Ini sifat keadaan Allah yang berkehendak. Nak menunjukkan bahawa, nak menguatkan bahawa yang berkehendak tu siapa? Zat Allah Ta'ala yang berkehendak. Baik, seterusnya. Kaunuhu aliman. Keadaan Allah yang maha mengetahui, yang mengetahui.
Baik, keadaan Allah Ta'ala yang mengetahui akan tiap sesuatu pada hakikatnya. Sifat yang sedia ada. Sifat ni sedia ada. Pada siapa? Pada zat Allah Ta'ala. Siapa yang mengetahui? Zat Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Dan keadaan zat Allah Ta'ala tu maha mengetahui. Keadaan zat Allah Ta'ala tu maha mengetahui. Ada pendapat pendapat yang salah mengatakan bahawa Allah tak mengetahui. Yang mengetahui adalah sifat dia. Bukan. Salah pendapat itu. Yang mengetahui adalah zat Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Bila Allah mengetahui? Setiap masa Allah mengetahui. Daripada dulu sampai bila-bila masa, tidak ada masa pun Allah tidak mengetahui. Itu kena faham. Ustaz kena tegaskan sikit supaya perkara ini bukan perkara main-main. Jadi kena faham baik-baik. Dan menunjukkan keadaan Allah Ta'ala yang benar-benar mengetahui. Sangat mengetahui. Dan mustahil. Mustahil. Ini mustahil. Atasnya keadaan jahil ataupun bodoh atau terlupa dan sebagainya. Baik. Itu tentang kaunuhu aliman. Kita teruskan kepada kaunuhu hayyan. Keadaan Allah yang hidup. Artinya keadaan Allah Ta'ala yang hidup. Maka hakikatnya ialah sifat yang sedia ada pada zat. Sifat yang sedia ada pada zat. Pada zat Allah Ta'ala ni hidup. Siapa yang hidup? Zat Allah Ta'ala yang hidup. Dan sifatnya adalah hidup pada zat Allah Ta'ala yang menunjukkan keadaan Allah Ta'ala yang benar-benar hidup. Bukan sifat yang hidup, tetapi zat Allah Ta'ala hidup. Mustahil atasnya berkata Allah mati. Kerana ada pendapat yang salah mengatakan bahawa Allah itu zatnya taklah hidup, tapi adalah sifat yang hidup. Itu adalah pendapat yang salah. Pandangan yang salah. Sedangkan kita kata yang hidup adalah zat Allah Ta'ala. Dan sentiasa hidup, keadaannya sentiasa hidup. Tidak ada masa pun dia tak hidup. Allah sentiasa hidup, keadaannya hidup. Dan mustahil dikatakan Allah itu mati. Lawan kepada zat yang hidup ni, pada kaunuhu hayyan, keadaan hidup ni adalah mati. Mustahil Allah mati, mustahil. Jadi yang hidup siapa? Zat Allah Ta'ala yang maha hidup. Keadaan ni, kita nak sebutkan keadaan tu bila-bila masa. Allah tak pernah pun mati. Dan sebagainya. Baik, kita sambungkan seterusnya. Kemudian kaunuhu sami'an, yang menunjukkan bahawa keadaan Allah itu sami'an, mendengar. Dia ambil daripada perkataan sama'. Allah maha mendengar, sama'. Jadi nak menguatkan bahawa keadaan Allah nak menunjukkan Allah ni maha mendengar. Kaunu, keadaan Allah yang maha mendengar. Jadi artinya keadaan Allah Ta'ala yang mendengar akan tiap-tiap sesuatu, maka hakikatnya ialah sifat yang sedia ada. Sifat mendengar Allah Ta'ala, keadaan yang mendengar Allah Ta'ala ini sedia ada pada zat. Sedia ada pada zat. Bukan sifat yang mendengar, tapi zat yang mendengar. Sifat ini adalah nak menunjukkan pada zat Allah Ta'ala itu yang maha mendengar. Kalau ada orang kata Allah, zat dia tak mendengar, yang mendengar adalah sifatnya, salah. Bukan. Yang mendengar adalah zat Allah Ta'ala. Yang menunjukkan keadaan Allah Ta'ala, zat yang mendengar. Bila masa dia mendengar? Setiap masa. Ada tak pukul berapa dia tak mendengar? Tak ada. Setiap masa, daripada dulu, kini dan selamanya, Allah sentiasa mendengar. Maka mustahil kalau kita kan ada masa Allah tak mendengar. Bila kita katakan Allah ada masa tak mendengar, maka kita kan Allah tu ada masa tuli. Ini mustahil. Kerana Allah sentiasa mendengar. Dan keadaan Allah, zat dia tu yang mendengar. Baik, seterusnya. Kaunuhu basiran. Yang ini keadaan Allah yang maha melihat. Sama juga yang kita katakan keadaan Allah melihat, iaitu pada keadaan Allah Ta'ala yang melihat akan tiap-tiap yang maujudat, yakni benda-benda yang ada. Maka hakikatnya ialah sifat yang sedia ada. Ini sedia ada pada zat. Sedia ada pada zat. Sifat zat Allah tu, sifat dia, zat Allah Ta'ala ni sifatnya iaitu maha mendengar, dan keadaan maha melihat, dan keadaannya sentiasa melihat. Yang kalau kita belajar tentang basiran tu, Allah melihat tidak menggunakan mata. Allah melihat tak memerlukan cahaya, atau Allah melihat kalau ada masalah gelap, tak ada masalah. Yang melihat siapa? Zat Allah Ta'ala yang maha melihat. Yang menunjukkan ke atas Allah Ta'ala yang benar-benar melihat. Dan mustahil Allah tu buta. Kalau ada masa Allah tak melihat, itu bermakna satu masa Allah buta. Mustahil kita katakan ni. Mustahil Allah tu buta. Ada masa dia buta. Mustahil. Kalau kita ada masa kita buta dan ada masa kita celik. Masa kita buka mata ni kita nampak lah. Tapi bila gelap kita tak nampak. Kita ada masalah buta. Buta dalam keadaan gelap. Buta ketika kita tidur. Tapi Allah tidak ada masa buta. Tak ada. Dan
Yang melihat ini siapa? Zat Allah Ta'ala yang melihat. Keadaan dia sentiasa melihat. Ini nak kena faham. Baik. Seterusnya yang akhir iaitu kaunuhu mutakalliman. Keadaan Allah yang berkata-kata. Keadaan yang berkata-kata. Artinya keadaan Allah Ta'ala yang berkata-kata. Siapa yang berkata-kata? Maka hakikat ialah sifat yang sedia ada pada zat. Sifat yang sedia ada pada zat. Zat Allah yang berkata-kata. Macam mana cara berkata? Itu dengan cara Allah Ta'ala. Tidak dengan cara manusia. Manusia berkata-kata dengan suara, Allah tidak. Sebab tu kita kalau belajar mukhalafatu lil hawadits, berselisihan Allah daripada segala perkara yang baru. Allah tak akan sama dengan makhluk. Allah tidak akan berkata-kata menggunakan suara. Kita berkata-kata menggunakan suara, lepas tu kita berkata-kata kena ada mulut. Kalau tak ada mulut kita boleh cakap? Tak boleh. Bahkan tak payah cukup mulut, lidah tak ada pun kita tak boleh bercakap. Tapi Allah tidak bersandarkan kepada itu. Yang berkata-kata adalah zat Allah Ta'ala. Dan keadaan dia berkata-kata pada zatnya, yang menunjukkan keadaan Allah Ta'ala yang benar-benar berkata-kata, dan mustahil atasnya berkeadaan bisu. Allah mustahil bisu. Mustahil. Kerana yang berkata-kata adalah Allah Ta'ala. Dan sifat ini adalah sifat yang menunjukkan zat. Sifat ini menunjukkan zat Allah berkata-kata. Bukan sifat yang berkata-kata, tapi zat Allah yang berkata. Ada orang kafir mengatakan bahawa, ada orang-orang yang salah pendapat mengatakan bahawa Allah tak berkata-kata. Yang berkata-katanya bukan zat Allah, tapi sifat Allah dia kata. Ini salah. Yang berkata-kata adalah zat Allah Ta'ala. Zat Allah ni menunjukkan dia bersifat berkata-kata. Dan keadaan dia berkata-kata. Keadaan Allah tu berkata-kata. Dan tidak ada masa pun Allah tu bisu. Mustahil mengatakan Allah bisu. Kalau Allah tak berkata-kata, makna Allah bisu. Mustahil. Baik. Jadi murid, cuba fahami tentang kaunuhu ni. Ada lebih kurang 7 kaunuhu. Kita bermula daripada kaunuhu qadiran, iaitu nisbahkan kepada sifat kudrah Allah Ta'ala, iaitu Allah Maha Berkuasa. Kemudian kaunuhu qadiran iaitu Allah Ta'ala, keadaan Allah Ta'ala yang berkuasa. Kemudian muridan diambil daripada iradah, iaitu keadaan Allah Ta'ala yang menghendaki. Kemudian aliman yang diambil daripada nisbahkan pada sifat ilmu Allah Ta'ala, lepas tu yang bermakna keadaan Allah yang mengetahui. Kaunu hayyan diambil daripada hayyun, sifat Allah hayyun yang maha hidup. Yang ini menunjukkan keadaan Allah Ta'ala yang hidup. Keadaan yang disebut keadaan. Zat Allah Ta'ala tu yang hidup. Kemudian kaunu sami'an, keadaan Allah tu yang maha mendengar. Siapa yang mendengar? Zat Allah Ta'ala yang maha mendengar. Diambil daripada perkataan sama', Allah maha mendengar. Kaunuhu basiran, iaitu diambil daripada perkataan daripada sifat Allah, iaitu basar, iaitu kaunuhu basiran, keadaan Allah tu nak menunjukkan Allah tu zat Allah Ta'ala yang maha melihat. Begitu yang akhir, iaitu kaunuhu mutakalliman, diambil daripada perkataan sifat Allah kalam, sifat Allah kalam yang maha mendengar. Kaunuhu mutakalliman, keadaan Allah tu yang berkata-kata. Ya, ini zat yang berkata-kata, bukan sifat yang berkata-kata. Sifat itu adalah menunjukkan zat tu yang berkata-kata. Kalau katakan siapa yang mengatakan sifat yang berkata-kata bukan zat yang berkata-kata, salah. Boleh jadi kafir. Ini kena hati-hati. Inilah pandangan ahli sunnah wal jamaah, supaya kita sentiasa berhati-hati untuk memahami Allah ini maha berkata-kata, dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Sekiranya ada persoalan, boleh rujuk pada ustaz. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.